Okey, nombor 4 pula ialah para ulama faham sebuah hadis tapi mereka memahaminya dengan cara yang berbeza. Jadi bukti hadis dibawa ke hadapan dua ulama tapi mereka memahaminya dengan cara yang berbeza. Kerana berdasarkan hadis-hadis yang lain, berdasarkan bahasanya, berdasarkan berbagai-bagai perkara yang lain juga. Jadi mereka memahaminya dengan cara yang berbeza. Dan ini selalu sangat berlaku antara sahabat dan di antara mazhab juga. Contohnya, apakah maksud la junaha alaikum in talaqtumun nisa ma lam tamassuhun? Tidak apa-apa yang perlu dibayar oleh seseorang apabila dia menceraikan seseorang wanita, dia belum menyentuhnya. Terdapat lam di sini, sentuhan. Ini adalah isu yang sangat besar dalam bahasa Arab, dalam isu fiqh. Apa maksud lam? Adakah ini bermaksud bersikap intim? Adakah ini bermaksud hampir intim? Atau adakah ia bermaksud hanya sentuhan saja? Jadi sebagai contohnya anda melihatkan Syafi'i mengambil sentuhan secara literal. Sedangkan mazhab lain memberikan lebih banyak konteks. Imam Ahmad rahimahullah jumpa hadis Nabi SAW. Mencium Aisyah radhiyallahu ta'ala anha semasa beliau sedang berpuasa. Dan Nabi SAW tidak batal puasa. Dan Nabi SAW tidak mengambil wuduk selepas itu. Oleh itu Imam Ahmad pada asalnya bertindak sama seperti pendapat Imam Asy-Syafi'i berkenaan dengan lams. Tapi selepas itu Imam Ahmad rahimallahu ta'ala disebabkan hadis itu, dia bertindak atas hadis itu. Jadi banyak kali anda akan menemui para ulama tidak bersetuju mengenai satu perkara itu. Jadi mereka mempertimbangkan apa yang Maryam alaihissalam katakan. Lam yamsasni basyarun walam aku bariyah. Aku tidak pernah disentuh oleh seseorang lelaki. Apakah maksud Maryam alaihissalam semasa dia berkata aku tidak pernah disentuh oleh seseorang lelaki? Apakah maksud Allah Subhanahu wa taala? Setiap kali dia Subhanahu wa taala menyebutkan lam dalam Al-Quran, adakah ia merujuk kepada persetubuhan ataukah ia merujuk kepada sesuatu yang dekat dengannya atau adakah ia merujuk kepada sentuhan secara literal saja? Juga peristiwa yang terkenal yang berlaku pada sahabat Nabi SAW. Ketika Nabi SAW berkatakan, tidak seorang pun dari kamu harus solat asar sehingga dia sampai di Banu Quraizah. Ini adalah contoh yang sangat terkenal tentang khilaf. Tidak seorang pun dari kamu harus solat asarnya sehingga dia sampai di Banu Quraizah. Sekarang Nabi SAW, apa yang beliau maksudkan sebenarnya adalah untuk gerak dengan cepat. Cepat, jangan berhenti dan solat asar sekarang. Kita akan sampai ke Banu Quraizah dan kemudian kita akan solat asar. Okey, sekarang sahabat terlambat dan asar berakhir dalam perjalanan ke Banu Quraizah. Tapi sebilangan daripada mereka berhenti solat. Kerana mereka yang ini memahami hadis yang lain. Nabi SAW perintah, kita perlu solat sekarang. Tapi sebilangan dari mereka menunggu sehingga mereka sampai di Banu Quraizah. Dan mereka lakukannya selepas azan maghrib. Mereka dirikan solat asar ketika waktu maghrib dah masuk. Dan Nabi SAW, beliau bersetuju dengan tindakan kedua-dua kumpulan itu. Okey? Jadi maknanya, sebilangan daripada mereka memahaminya. Dan ini adalah perbincangan usul. Kan? Jika berhadapan dengan sesuatu yang spesifik, adakah kamu mengambil pernyataan umum dan kemudian hapuskan yang khusus? Maksudnya, kita semua sudah tahu bahawa waktu asar berakhir apabila waktu maghrib masuk. Nabi SAW lepas itu memberikan kami pernyataan yang tidak jelas. Atau kita menggunakan pernyataan yang tidak jelas untuk dihapuskan apa yang sudah kita ketahui secara khusus untuk menjadi kenyataan? Atau adakah kita akan mengambil pernyataan khusus dan mengatakan bahawa Nabi SAW kerana ini adalah kenyataan yang boleh ditafsirkan dalam banyak cara, kita akan berpegang pada apa yang kita tahu yang spesifik. Okey, dari perspektif usul, sahabat yang berhenti dan solat asar memang betul dari perspektif usul. Tapi Nabi SAW faham bahawa sahabat itu menggunakan alasan terbaik mereka di hadapan pernyataan miliknya SAW. Dan mereka telah melakukan apa yang mereka lakukan. Dan Nabi SAW tidak menapis mana-mana dari mereka pun. Dan itulah maksudnya di sini. Okey, Nabi SAW bahkan pada zamannya beliau mengerti bahawa sahabat memahami sesuatu dengan cara yang berbeza.